أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والحمد لله الذي قص علينا قصص الحق عن الأنبياء والمرسلين وجعلها لنا هدى وموعظة وذكرى للمؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين التائبين رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعترته الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan solat jemaah fardhu subuh kita pada pagi ini, Pengurusi Yayasan Jawatan Kuasa Masjid Taqwa dan sidang jemaah hadirin mukminin, hadirat mukminat, hamba-hamba Allah yang dirahmati dengan naungan kasih Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya insya-Allah. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih merezekikan ruang ini untuk kita. Ruang yang merupakan petanda Allah masih sayangkan kita. Ruang yang membuktikan betapa limpahan rahmat Allah dan memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk menjayakan misi kehambaan sepanjang hidup di dunia. Kita datang di sini untuk jadi hamba Allah. Jadi apa sahaja perlakuan, tindak tanduk yang menjayakan watak itu, syukurilah. Dan susulilah dengan alhamdulillah itu dengan kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan ia kurniaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak ada ruang untuk kita rasa ujub, riak dan sebagainya. Sebab dia pilihan Tuhan. Ya, walaupun kita yang mengusahakan, tapi begitulah ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah. Kita bersyukur kerana hari ini kita dapat bersama dalam ruang rahmat ini, ruang maghfirah ini. Malaikat menaungi kita dan mendoakan ampunan untuk kita dengan kehadiran kita ke majlis zikrullah seumpama ini. Salawat dan salam penuh rasa kasih dan cinta untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Moga-moga selawat yang kita selalu utuskan ini menjadi talian kasih, ya, menjadi talian ingat dan kenal baginda dengan kita di hari yang tiada lagi pembela, ya, sedang dia sahaja yang jadi syafi' al-mudhnibin, ya, orang-orang yang mampu membela, memberi syafaat kepada orang-orang berdosa, dan kitalah orangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dijadualkan untuk bersama. Saya insya-Allah akan memulakan pengajian baru di sini, iaitu
pengajian Al-Qasasul Qur'ani atau kisah-kisah Al-Quran setiap minggu pertama hari Ahad. Dan kalau berbetulan dalam bulan tersebut ada minggu kelima, insya-Allah saya sampai juga. Dan rujukan daripada kisah ini adalah kitab Al-Qasasul Qur'ani sendiri, tulisan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Teksnya bahasa Arab lah, tapi belum ada terjemahannya lagi. Moga-moga ada nanti usaha-usaha untuk menterjemahkannya. Dan saya pilih kitab ini sebab saya mengaji dengan Dr. Salah ini sendiri. Dan memang saya tertarik dengan pembawaan dia, cara dia bercerita dan cara dia mengajar. Dan insya-Allah kita perkenalkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan kisah-kisah Al-Quran ni sebelum kita memulakan. InsyaAllah kita sempat masuk kisah Nabi Adam nanti. Pertama sekali, kisah-kisah Al-Quran ini adalah kisah yang pertama sekali kita kena tahu bahawa dia adalah kisah yang benar. Kita banyak membaca kisah, kadang-kadang hanya cerpen, novel, dan kita sangat tertarik dan terkesan. Ada orang terkesan, dan oleh kerana begitu ramai orang terkesan sampai orang buat filem dengan novel-novel berdasarkan cerita-cerita rakaan itu saja. Sedangkan dalam kehidupan kita ni Allah kurniakan satu kisah yang benar, yang tentu ada peranan besar kerana dia kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sampai sekarang kita tak khadam lagi kisah-kisah Al-Quran. Ya, Allah jelas sebut inna hadza lahwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini benar-benar pasti sebuah kisah yang benar. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahwal azizul hakim. Dan kamu tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan semuanya dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kisah benar. Ya. Ayat ini kisah bagaimana Allah komen tentang status dan siapakah Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah rumuskan begitu, ini kisah benar. Jadi kisah-kisah Al-Quran ini adalah kisah benar. Ya, dan kita pun selalu seronok nak dengar kisah benar. Sebab kisah benar ni benda yang ada sesuatu. Apatah lagi bila mana Allah rakamkan dalam Al-Quran. Yang keduanya, kisah Al-Quran ni apa kisahnya? Dia bukan sahaja kisah benar, dia sebaik-baik kisah. Kisah, the best story. Ahsanul qasas. Ini Allah sebut nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan pada kamu sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Dengan apa yang terkandung yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad daripada Al-Quran ini. Sebab tu Al-Quran ini penuh dengan kisah. Ya, hampir 60% daripada Al-Quran adalah cerita. Dan tentu ada maksud, sebab kalam Allah ni, ya, kita baca ayat kedua daripada surah kedua, iaitu surah Al-Baqarah. Allah kata dzalikal kitabul la raiba fih. Ni kitab ni ceritanya tak ada benda cerita kosong, tak ada cerita meragukan, semuanya cerita benar pasti. Tujuannya apa? Hudal lil muttaqin. Dia nak jadi petunjuk. Walaupun dia cerita, ya, Al-Quran bukan hikayat semata, tapi dia bawa hidayah. Kita banyak dengar cerita-cerita hari ni. Dan hari ni kita disibukkan dengan media sosial, cerita macam-macam pasal orang. Naklah kita pun komen, gaduh pula 2-3 hari, 2-3 minggu dengan cerita-cerita tak pasti. Allahu Akbar. Ya, kita komen macam kita tahu, sedangkan Allah larang kita kan, wala takfu ma laisa alaika bihi ilm. Jangan kamu ikut, jangan kamu susuri perkara-perkara yang kamu tak tahu, yang kamu tak ada ilmu pun. Kita bukannya ikut, bukan follow lagi, kita viralkan lagi. Sedangkan Allah kata semua itu akan ditanya besok di akhirat. Jadi kita nak tengok cerita sebaik-baik kisah. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Sebab apa? Kata Allah, sebaik-baik kisah ni akan bawa kamu ingat, sebab kamu dulu termasuk dari orang-orang yang leka lalai. Ini permulaan kisah, intro kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah kata itu the best story. Cerita yang penuh dengan pengajaran. Kenapa Allah jadikan Nabi Yusuf macam tu susah? Rupanya ada sesuatu. Ya, macam mana pertautan kasih seorang ayah, yang Rasulullah selalu ulas bahawa doa ayah ni untuk anak dia makbul. Kita jadi ayah kurang doa, marah je lebih. Tapi doa yang makbul bukan ibu saja, doa ayah kepada doatul walid liwalid.
Itu yang Nabi Yaqub buat pada anaknya Yusuf. Doa. Dan akhirnya Allah kembalikan Yusuf dalam keadaan yang begitu hebat. Ini semua yang akan kita lalui insya-Allah kalau panjang umur lah. Ya, sebab kitab ini ada 4 jilid semuanya yang kisah-kisah Nabi, dan ada 6 jilid kisah selain Nabi. Kisah ini dibahagikan pada 2 bentuk. Yang pertama, kisah berkenaan dengan Nabi. Bermula Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang lain. Dan bahagian kedua, kisah-kisah yang ada iktibar, yang selain bersumber daripada cerita-cerita Nabi. Kemudian ringkas saja saya sebagai mukadimah ni, itu dia ciri kisah Al-Quran. Pertama, kisah benar. Yang kedua, kisah terbaik. Kemudian apa tujuannya kita ni bercerita tentang kisah-kisah Al-Quran? Ialah di samping kita ada tafsir Al-Quran, kita fokus tentang cerita sebab kita ni suka dengar cerita. Dan Allah faham manusia ni akal dia memang suka dengar cerita. Sebab tu masa kecil pun kita dengar cerita. Kat sekolah tu kalau dengar cerita tu seronok. Dan hari ni pun kita pun jadi orang yang sengak mengikuti cerita. Cerita-cerita drama bersiri. Allahu Akbar. Waktu maghrib tu ramai yang follow. Menangislah. Sampai ke office bergaduh lagi. Cerita lagi pasal yang semalam. Tak semayang maghrib lagi. Fikir yang sangat. Tak tahu kita nak cerita. Mari kita tengok kisah Al-Quran yang Allah kata apa tujuannya. Yang pertama sekali Allah sebut tujuan Allah datangkan kisah Al-Quran dan kita bacakan sama ini adalah tujuannya la'allahum yatafakkarun, supaya kita boleh berfikir dengan panduan Al-Quran. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala datangkan kisah Al-Quran. Ya, Allah pernah tanya, afalam yasiru fil ardh fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Mengapa tidak mereka berjalan di atas muka bumi ni, lalu menjadikan hati-hati mereka hidup boleh menilai dengan hati yang Allah kurniakan. Au adhan yasma'una biha, atau dengan pendengaran telinga yang Allah beri, kenapa tak dengar dengannya? Kita nak dengar cerita Al-Quran lah. Jadi ini kita sedang menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha la ta'mal absar. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak membutakan pandangan mata kamu, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Masalah kita ni bukan mata kita buta, tapi mata hati kita buta, yang Allah kata allati fis sudur, yang ada dalam dada kita ni, yang menjadikan kita ni tak nampak, tak boleh bertindak betul, tak boleh melakukan kelakuan yang tepat. Bukan mata tak nampak melihat, tapi Allah kata jelas hati kita tak boleh menilai dengan tepat. Sebab apa? Sebab kita tak ada bahan mizan timbangan neraca untuk menilai satu, sebab kita buta kisah-kisah Al-Quran. Yang kedua, kisah Al-Quran ini tujuannya Allah datangkan untuk jadi ibrah, jadi pedoman, jadi suri teladan. Tu yang Allah kata laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pasti kisah-kisah mereka ni jadi teladan bagi orang yang ada mata hati betul. Jadi kita nak melazimi kisah Al-Quran, kisah Nabi Adam, nanti kita akan tahu kita ni jadi daripada tanah yang lumpur, bau busuk tuan-tuan. Baru kita sedar, Allah, silapnya kita berlagak. Bodohnya kita kalau kita jadi orang yang sombong. Allah dah jadikan kita, yang Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu bukan cerita hebat. Allah jadikan manusia ini dengan sebaik-baik struktur. Takwim ni penyusunan, bukan material. Artinya Allah jadikan kita berdaging, bertulang ni supaya senang jadi hamba Allah. Kan kena jatuh, terpijak, luka, itu senang jadi hamba. Sakit. Cuba kita jadi daripada api macam jin, kena langgar lori tak mati, lori yang terbalik. Itu maksud sebenarnya. Jadi dengan kesedaran kita baca kisah Al-Quran, tahu hakikat diri kita, kita akan kembali pada Allah. Jadi pengajaran. Yang ketiganya, apa tujuannya Allah datangkan kisah Al-Quran? Tujuannya adalah untuk menguatkan jiwa kita dengan kisah-kisah yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah pernah sebut wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua itu kami ceritakan kepada kamu daripada kisah-kisah nabi-nabi dan rasul untuk menguatkan jiwa kamu menghadapi kehidupan di dunia.
Ya, kalau kita rasa kita disisih, kita tengok Nabi Yusuf lagi teruk disisih. Ya. Kalau kita rasa ujian hidup kita berat, Nabi Ayub pun diuji berat. Kalau kita rasa isteri kita degil, Nabi Ismail pun ya pernah seorang isterinya degil. Nabi Nuh lagi isteri degil, anak degil, semua melawan. Maka kita kuat. Tak apa siapa pun mereka, ya, aku dengan watak aku dah melaksanakan tanggungjawab seorang ayah, tapi anak aku reject aku, tak jadi anak soleh, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada kesedihan yang melampau dan kita jalan terus dengan kehidupan kita. Kuat jiwa kita. Orang kutuk kita, apa haji anak semua tak jadi. Tapi Allah tahu kan kita didik anak kita lagi kecil. Yang bagi jadi tak jadi bukan kita. So kita tak ada masalah. Sebab apa? Ada panduan, ada suluhan daripada kisah-kisah Al-Quran. Itu tujuannya. Sebagai contohnya. Jadi terus kita masuk. Ya, sebagai mukadimah saya ringkaskan begitu supaya tuan-tuan, ya, benda ilmiah ni orang tak suka, orang suka dengan cerita. Saya pun tak suka kalau tuan-tuan tak suka dengan saya. Dah kali pertama datang tu tak suka. Ya, buat tuan-tuan suka baik tak payah datang. Saya nak tuan-tuan kata bilalah Ustaz Rohaili nak datang lagi. Tu saya suka lah. InsyaAllah saya akan datang tepat pada waktu jadual kita. Okey, ringkas ceritanya saya nak masuk terus kisah mula Allah ciptakan Adam AS dan cerita penciptaan langit dan bumi mengikut Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menciptakan langit dan bumi sebelum penciptaan Adam. Ya. Dan Allah menciptakan makhluk yang hidup, yang berminda, yang berakal ni ada 3 jenis. Yang pertama ikut turutannya Allah ciptakan para malaikat dahulu. Ya. Malaikat ni lafaz plural jamak. Singular dia malak, malakun. Bukan malikun, malikun raja. Tengok bahasa Arab salah baca, sebab tu kita dulu kena titik, salah baca. Allah salah satu baris pun ya kena marah. Kena ketuk, kena titik jari tu. Sebab memang salah maksud. Malikun raja. Malikun pemilik. Malakun malaikat. Baris atas bawah aja. Jadi Allah ciptakan malaikat dulu, tapi orang Melayu sebut seorang malaikat pun malaikat jugalah. Saya guna bahasa Melayu lah sebab kita cakap Melayu. Ya. Allah ciptakan malaikat dan kemudian Allah ciptakan jin dan kemudian barulah Allah ciptakan manusia. Sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita sebelum ada makhluk yang hidup ni Allah ciptakan ya langit dan bumi. Dalam surah Hud. Sebab tu saya kata kisah ni kisah Al-Quran. Kita tak akan menyimpang jauh cerita ambilan daripada Israiliyat. Nanti kalau sempat saya cerita apa dia Israiliyat. Artinya sumber-sumber yang non-Islamik. Bukan daripada Al-Quran, bukan hadis sahih, tapi daripada ahli kitab. Ialah pada kurun kedua, ketiga, ya, hijrah dah ramai ahli kitab masuk Islam. Kan, orang Yahudi, Nasrani masuk Islam. Jadi bila mana dah ramai masuk Islam, bila cerita tentang kisah ni, dia kata aku tahu cerita ni. Maka dia tambah. Maka para mufassir, ulama-ulama Islam pun ada yang ambil tambah cerita bagi sedap. Ya. Contohnya Ibnu Katsir sendiri pun banyak ambil begitu. Bila Allah kata Nabi Ibrahim tu ya wa iz qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim bercakap dengan bapaknya Azar. Allah sebut jelas Azar. Ibnu Katsir ulas wa kana ismuhu Tarah. Dan sebenarnya nama sebenarnya adalah Tarah. Allah sebut Azar, dia kata Tarah. Sebab apa? Dia pun influence daripada ahli kitab. Ahli kitab kata tak, kami tahu nama dia Tarah. Mungkin maksud Ibnu Katsir dia juga dikenal sebagai Tarah. Okeylah. Sebagai nama aja begitulah. Tapi disiplin kita ambil daripada Al-Quran. Kalau ada perlu sisipan kita akan cerita juga. Kadang-kadang ada cerita yang dah popular kan. Kita nak tahu juga. Jadi kita nak ulas benda tu. Pertama sekali Allah ciptakan langit dan bumi ni. Allah sebut dalam surah Hud, Allah kata wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Tuhan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Saya terjemahkan begitu sebab apa? As-samawat plural Langit ni Allah sebut langit-langit. Tapi bumi Allah sebut singular ya al-ard. Allah tak sebut al-aradin atau al-aradi. Ada sebabnya. Fi 6 ayyam. Dalam tempoh 6 hari.
Ha. Itu yang orang Yahudi kata Allah ciptakan langit dan bumi. Statement ialah daripada para nabi dulu pun statementnya sama. Sampai nabi yang terakhir Muhammad pun bawa cerita yang sama sebab datang dari sisi Allah. Memang Allah ciptakan langit dan bumi ini dalam tempoh 6 hari. Maka orang Yahudi mendakwa bahawa daripada hari Ahad sampai hari Jumaat Allah ciptakan langit dan bumi. Masuk hari Sabtu Allah penat, Allah rehat. Itu yang dia ambil rest, cuti hari Sabtu. Maka Allah nafikan dalam ayat yang lain, Allah kata wa man laha min lughub, wa ma massana min lughub. Allah kata Allah tak pernah penat. Kami tak pernah didatangi oleh penat. Jadi Allah memang ciptakan. Kita pun tahu ayat yang biasa kita, allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ayyam tu jamak daripada kalimah yaum. Yaum satu hari. Ayyam banyak hari. Jadi 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah cerita juga arasy-Nya di atas air. Begitu juga Allah sebut dalam surah Qaf, walaqad khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Sesungguhnya telah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam tempoh 6 hari. Wa ma massana min lughub. Kami tak didatangi oleh penat. Allah nafikan statement orang Yahudi sebab statement tu keluar sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nafikan. Allah Tuhan Maha berkuasa, Maha perkasa, Maha gagah, Maha hebat, takkanlah penat. Jadi ni pelik. Al-lughub maksudnya at-ta'ab. Allah nafi bahawa lepas dia buat satu makhluk yang besar ni, langit dan bumi seluruh cakrawala ni. Yalah, kita kalau berjaya buat rumah sebulan rehat dah. Kan penat, itu manusia makhluk. Jadi Allah nafikan. Penafian ni khas untuk orang-orang Yahudi yang buat statement tu. Dan itu yang pertama. Cerita tempoh masa langit dan bumi 6 hari. Allah Akbar. Kenapa Allah buat 6 hari? Itu hak Allah SWT. Kalau Allah nak ciptakan kun fayakun pun jadi. Begitu juga Allah tak perlu para malaikat. Tapi kenapa Allah cipta malaikat? Supaya melayan minda manusia ni, supaya nampak proses, nampak kehebatan Allah. Kita kan kalau nampak seorang berjalan dengan orang ramai tu, oh hebat orang ni, dia melayani minda manusia. Tapi Allah tak perlu pun malaikat. Tak ada seekor malaikat pun, seorang malaikat pun tak jadi masalah dan mengurangkan kebesaran, keagungan, kehebatan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama, cerita 6 hari. Yang keduanya, cerita langit dan bumi ni Allah pernah sebut dalam surah Al-Anbiya asalnya satu. Lalu Allah pisahkan. Dan ada 2 tafsiran berkenaan dengan ini. Kita bacakan ayatnya dulu. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu yang degil engkar pada Allah itu tidak melihat bahawa langit-langit dan bumi ini dulu asalnya adalah bersatu, bercantum, ratqa. Fafataqnahuma, lalu kami ceraikan, pisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Lalu kami jadikan daripada air setiap benda tu hidup. Ini statement sains ini pengkaji sains. Asal ada air adalah kehidupan. Itu asal dia. Ini statement Allah Al-Khaliq. Sebab tu siapa kaji Al-Quran untuk jadi seorang saintis, biologi dan sebagainya, dia akan dapat juga statement-statement. Cerita macam mana ni, ibu jari ni, ada dalam Quran. Bala qadirina ala in nusawwiya banana. Bala kami ni mampu sangat untuk menjadikan, membezakan semua ni, ibu jari berbeza. Itu sema Al-Quran, tuan-tuan. Orang kaji ibu cop jari ni sebab apa kita ambil? Sebab memang semua tak sama. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan setiap dengan air semua benda jadi hidup. Afala yu'minun. Tapi mengapa mereka tak nak beriman? Itu yang ceritanya. Jadi cerita macam mana langit dan bumi asalnya melekat satu ni.
Pertamanya setengah mufassir mengatakan memang begitulah lafaznya. Bila Allah sebut ar-ratqu maksudnya benda yang bergabung, bercantum. Artinya langit dan bumi ini satu benda je asalnya. Ya. Mutadammatain, ya, dua benda yang bermasuk terangkum. Fa fataqnahuma, lalu kami pisahkan, langit jadi ke atas, bumi jadi ke bawah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ada juga sekam mufassir kata maksudnya bukanlah bumi dan langit ni melekat, tak. Ya. Maksudnya langit dan bumi ni dua benda yang asalnya keras dan tidak ada sumber kehidupan. Lalu Allah pecahkan, ya. Kita panggil apa? Bocorkan langit lalu keluar air daripadanya dengan hujan. Dan bumi juga Allah pecahkan dengan hidupan dan tumbuh-tumbuhan. Itu maksudnya. Sebab ayat berikutnya Allah kata wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Lalu kami jadikan daripada air. Ceritanya berkait dengan ayat sebelumnya. Cerita air. Jadi Allah turunkan, pecahkan langit tu, lalu pecah-pecah langit, turunlah air. Lalu bumi juga pecah dengan air tadi. Hiduplah tumbuh-tumbuhan. Ini tafsiran yang boleh juga kita terima. Ya, walaupun ramai juga fuqaha mufassir menyatakan bahawa tafsirannya memang cerita langit dan bumi melekat. Tapi tafsiran yang kedua tu lebih cantik nampak. Ini ceritanya. Dan kalau orang bertanya mana Allah ciptakan dulu langit ke bumi, dia semua merujuk pada Al-Quran. Bila Allah susun satu-satu ayat, sebut yang mana dulu, dia memberi maksud. Selalu dalam tertib cerita langit dan bumi Allah sebut langit dulu. Khalaqas samawati wal ard. Begitulah. Ya. Dalam ayat-ayat yang selalu imam baca pun, antaranya surah An-Nazi'at, Allah kata antum asyaddu khalqan amis samaa'u bana'ah. Adakah kamu ni makhluk yang lebih hebat ataupun langit yang Allah cipta bina tu? Allah tanya kita. Ya, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah tinggikan dia dan Allah sama ratakan dia. Tak ada kita tengok separuh langit, ui macam nak runtuh dah, 11 sengit dah, tak ada. Begitu kehebatan Allah. Jadi Allah tanya kita, siapa lebih hebat, langit ke kamu? Kemudian baru Allah kata wa aghtasha lailaha wa akhraja duhada. Allah seliputi langit tu dengan kegelapan malam dan Allah terangkan dengan cahaya pada waktu siang. Kemudian baru Allah cerita wal arda ba'da dzalika dahaha. Jelas Allah kata ba'da dzalika, dan bumi selepas itu. Ni statement Allah. Bumi selepas itu baru Allah, ya, dahaha, Allah hamparkan dia untuk berkehidupan semua makhluknya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dari bumi itulah Allah keluarkan airnya dan juga binatang-binatang yang melata. Subhanallah. Jelas, ya, ada perkataan ba'da dzalika. Begitulah juga kalau orang tanya siang ke malam dulu jadi. Kita dah terbiasa orang Melayu sebut siang dan malam, tapi isi Al-Quran sebut malam dan siang. Ya. Kalau dalam sumpah Allah pun wal-laili idza yaghshaha, kemudian baru wan-nahari idza tajalla. Lepas tu Allah pun sebut dalam surah Luqman, ya. Apa kata alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Kamu tak nampak ke macam mana Allah masukkan malam ke dalam siang? Allah cerita malam dulu. Jadi kalau orang tanya, ya, malam ke siang, kena jawab malam dulu. Siang malam saya fikir pasal awak, kena tukar dah. Malam dan siang saya fikir dengan awak. Allah jadikan malam dulu baru siang. Cerita malam. Sebab itulah perkiraan, perasan tak, takwim hijrah. Kita memulakan perkiraan hari dengan datangnya atau terbenamnya matahari. Masuk maghrib, hari baru. Kan? Itu sistem Islam sebab dirujuk Al-Quran. Malam dan siang. Ya, seingat saya ni antara persoalan yang saya tanya pada mak saya tak boleh jawab. Waktu kecil-kecil lah. Ya, saya dah mula bertanya mak, kita ni hidup kat dunia malam ke siang dulu? Mak saya tepis kata, kau ni pelik-pelik tanya, mana mak tahu? Itu je lah. Cari sendirilah jawapannya. Rupanya ada. Yang dalam Al-Quran Allah sebut begitu. Okey. Itulah di antaranya.
Kemudian kenapa Allah ciptakan bumi? Subhanallah. Allah ciptakan bumi ini memang untuk kita. Untuk makhluk di antara yang tiga ni bukan untuk malaikat, bukan untuk jin walaupun mereka tinggal bersama dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan bumi ini untuk kita imarahkan. Ya. Jelas Allah sebut allazi ja'ala lakumul ardh. Dialah Tuhan yang menciptakan untuk kamu bumi ini. Banyak kali Allah ulang ayat ni. Bumi ini untuk manusia. Firashan sebagai hamparan, was samaa binaa, dan langit sebagai binaan. Wa anzala minas samaa'i ma'. Allah turunkan daripada langit air. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Ayat yang biasa kita dengar. Maka dari situ Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu semua. Ya. Dalam surah Al-Anbiya juga selalu kita dengar Allah kata wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya main-main, suka-suka saja-saja, tak. Habis buat apa? Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ili. Kalau kami nak jadikan benda itu permainan, nescaya kami akan buat daripada sisi kami. Kami pasti melakukannya. Artinya bukan sia-sia, tapi Allah ciptakan untuk kita, ya, supaya kita mengimarahkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, dalam tempoh 6 hari, dan asalnya dia kosong kontang. Allah pecah-pecahkan dengan air di kehidupan. Allah sediakan hidupan, binatang dan sebagainya. Allah sediakan bumi ini dah ada satu hidupan. Barulah Allah ciptakan, ya, pengurusnya, pentadbirnya. Dan makhluk yang bakal mengimarahkan bumi ini memang calonnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya, ya, insan atau manusia. Dan makhluk pertama yang bakal jadi induk kepada makhluk manusia ini Allah ciptakan dia dalam syurga. Subhanallah. Pelik, Tentu ada sesuatu hikmahnya. Dia nak jadi pentadbir dunia. Allah dah sediakan hidupan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, ya. Kemudian Allah nak ciptakan pentadbirnya, pengurusnya, manager dia. Tapi Allah tak cipta dekat situ. Kat bumi tu Allah cipta dekat syurga. Subhanallah. Ini satu hikmah yang besar yang perlu kita hargai, bahawa kita kena sedar bahawa Allah muliakan kita. Atuk kita lahir tercipta di syurga. Artinya kita bukan warga dunia, tuan-tuan. Kita datang sebagai manager je kat sini. Lepas tu kena balik-balik. Dan kampung asal kita, atuk kita, tempat dia kat syurga, bukan kat sini. Kita leka kat sini, bina kejayaan, bina sampai lupa syurga, sampai lupa kampung yang sangat special tu. Masalah kita sebab kita tak pernah pergi sana. Kalau andai kata Allah SWT rezekikan kita ni pernah sampai syurga, insya-Allah kita sedar diri. Sebab biasa manusia begitu, dia hebat macam mana pun dia berdagang, dia mesti nak balik kampung dia. Tu, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat se-Islam kita tu, budak-budak Bangladesh tu. Bukan best sangat negara dia banding pada kita. Tapi tetap dia nak balik juga. Sebab kampung asal dia. Ya. Budak-budak Indonesia yang bekerja bergasak ke sini, walaupun tanpa permit, ya kan, jadi parti dan sebagainya. Tapi sampai masanya dia tak nak duduk sini, dia nak balik juga. Subhanallah. Dan pelik sungguh, tuan-tuan. Kita ni kampung kita hebat. Atuk kita asalnya orang hebat. Dizahirkan, dimunculkan dari tempat hebat. Kita tak selera nak balik kampung. Mana silapnya? Silapnya satu je, tuan. Kita tak kenal tuan kampung kita. Kita tak pernah kisah, tak pernah cerita pun kampung asal kita. Dan kita lupa hakikat diri kita, mungkin sebab tak pernah diceritakan kita ni asal dari mana. Kita bukan orang sini. Kita pendatang di sini. Saya juga pernah bahaskan satu hadis kan. Nabi sebut apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hidup kat dunia ni seolah kamu jadi orang asing, warga asing. Memang kita warga asing di sini. Awa'abir sabil.
Ya, abirus sabil atau orang yang musafir saja. Jalan je kat dunia ni. Memang kita musafir pun sampai masa kita kena balik. Kita berjalan je kat dunia, berjalan. Mana ada orang berhenti kat dunia? Mana ada orang umur 500 tahun kat dunia ni, ada lagi manusia? Tak ada, dia dah berjalan. Dia dah pergi, berlalu. Tapi itu semua kalau kita tak selalu diperingatkan, kita leka. Kita genggam dunia makin erat. Walaupun ya, manusia ni dilahir tengok baby bila dia lahir tangan dia macam ni. Ya. Saya pun ada anak baby lagi 3 bulan, memang tak jari dia pegang kuat. Saya rasa tu sebab saya nak teringat. Ya, ada ulama sebut begitu. Ya, dunia ni mau kita lahir memang kita nak genggam erat. Tapi perasan tak, makin tua, umur 60, genggam, gelas jatuh pecah. Kan? Pecah sebab apa? Dah tak kuat. Dan itulah simboliknya Allah tegur kita, kamu dah makin tak kuat, kena lepaslah dunia. Bila orang mati, tuan-tuan tengok tangan semua lepas gini. Tak ada orang mati genggam gini. Baby je baru lahir tangan macam ni sebab dia nak grab dunia. Kita dah makin tua, alhamdulillah kalau diresikan usia makin meningkat ni, sepatutnya makin sedar, genggaman dah tak kuat. Ya, pegang tongkat pun terlepas. Pegang steering pun terlepas. Ya, cawan banyak yang pecah kat rumah, jatuh. Sepatutnya lepaskanlah dunia tu untuk mengingat kampung abadi kita di akhirat. Okey, kita masuk cerita Nabi Adam. Sebab kot 7 suku saya berhenti, boleh tuan? Kalau tak masuk cerita Adam, dia tak seronok. Tadi cerita langit dan bumi. Nabi Adam alaihissalam ini, Adam ini nama yang Allah beri. Ya. Dia adalah bapa makhluk yang nama manusia semuanya. Tak kira color apa kita, tak kira bangsa apa kita, tak kira bahasa apa pun kita cakap. Siapa pun kita, kalau kita manusia, atuk kita ada. Dan Adam ini bukan nama Arab. Ya, bahasa Arab belum ada pun ketika Adam turun ke bumi. Dan dia dipanggil kalimah yang mamnu' minas sarf. Dia tak ada ditanwinkan, tak ada perkataan Adamun, tak ada. Adamin, Adaman tak ada. Dia Adamu atau Adama, itu saja. Ya. Sebab apa? Dia isim alam dan isim ajam. Ya, nama bukan Arab, nama bagi makhluk. Kita tak payah ceritalah asal kalimah Adam berapa banyak, sebab dia bukan kalimah Arab. Cukup kita tahu, macam kita kata nama Joseph. Joseph mana kita tahu? Itu Yusuf. Yusuf pun bukan kalimah Arab. Jadi tak tahu asal maksud dia apa. Kan? Omar, begitu juga bukan kalimah Arab. Sebutan Arab lah. Ya. Ada nama macam Muhammad, memang kalimah daripada hamd. Ya, puji. Muhammad yang banyak terpuji. Tapi Adam bukan kalimah Arab. Maka nama yang baiklah kalau kita pakai nama tu, atau kita namakan seorang anak cucu kita dengan nama tu, kita nisbahkan kepada makhluk yang lahir kat syurga ni lah, atuk kita. Hebatlah nama tu. Dan dalam Al-Quran, nama ni disebut sebanyak 25 kali. Ni indeksnya. Ya. Sekali dalam 5 kali dalam surah Al-Baqarah. Adam 5 kali. Ali Imran ada 2 kali Allah sebut. Al-Maidah sekali. Al-A'raf 7 kali. Dalam surah Al-A'raf Allah sebut nama Adam 7 kali. Dalam surah Al-Isra 2 kali. Al-Kahfi sekali. Maryam sekali. Surah Taha 5 kali. Dan surah Yasin sekali, yang selalu kita alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi 25 kali Allah sebut nama Adam ni terangkum pada 9 surah. Ya, Al-Baqarah 5, Ali Imran 2, Al-Maidah 1, Al-A'raf 7, Isra 2, Kahfi sekali, Maryam sekali, Taha 5 kali, dan surah Yasin sekali. Adapun kisah-kisah Nabi Adam, kisah yang sebut kisah Adam ni, pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-A'raf, yang ketiga surah Al-Hijr, yang keempat surah Al-Isra, yang kelima surah Al-Kahfi, yang keenam surah Taha, yang terakhirnya pada surah Sad. Ya, ada 7 surah kisah Nabi Adam alaihissalam. Okey, kita terus masuk
cerita Nabi Adam alaihissalam. Pertama sekali Allah sebut bahawa Adam ini diciptakan selepas penciptaan jin, malaikat dan jin. Ya. Itu dah kita sebut tadi. Dan saya nak terus petik bahawa Allah sebut perkara ini dengan jelas dalam surah Al-Hijr ayat 26 dan 27. Allah kata walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dengar pun sedih tuan-tuan. Apa tak sedihnya? Allah kata sungguhnya telah kami jadikan manusia ini daripada tanah yang kering yang asalnya daripada lumpur yang busuk. Tuan-tuan tak percaya tengok kalimah hama'im masnun. Ya, 26 surah Al-Hijr. Asalnya kita ni Allah ciptakan dari lumpur yang busuk, tuan-tuan. Sebab tu tak percaya tak payahlah mandi 3 hari. Apa jadi pada badan kita? Nak sombong macam mana, tuan-tuan? Apa yang keluar daripada tubuh kita semua busuk. Masuk elok, keluar busuk. Apa yang tak busuk keluar daripada badan kita? Kita makan tadi bukan main lah. Buah tu sedap, harum, wangi. Kan? Tapi keluar air liur kita. Belum yang bawah, yang atas ni keluar. Allah, busuknya. Tak payah lama. Ya, setengah jam lepas tu jadi busuk dah. Apatah lagi kalau makan benda busuk. Makan benda wangi pun ya, busuk. Begitulah sebab apa asal kejadian kita. Hama'im masnun, lumpur yang busuk. Nanti kita cerita macam mana step asal ciptaan kita. Wal jan, Allah kata, dan jin-jin khalaqnahu min qabl, kami ciptakan sebelum itu. Jin lebih senior pada kita tahu. Sebab tu nanti ada kisah kenapa iblis tak nak sujud pada Adam. Antaranya sebab seniority. Kita bila senior tengok junior pada kita kurang ajar, kita geram lah kan. Itu perasaan iblis sebenarnya. Tapi bila mana dia lupa Allah yang perintah, tu habis tu. Kita pun macam tu. Kalau kita kira seniority, siapa yang meletakkan kita senior atau junior? Allah lah. Bukan kita pilih sendiri. Bila tak nampak Allah, kita tak boleh jadi hamba, tuan. Kita tak boleh. Sebab tu kena nampak Allah, sebab tu kena semayang dengan khusyuk, ingat Allah, baru kita boleh hidup jadi manusia. Kalau tidak, jadi raksasa je kita. Nak faham orang, nak kata orang, nak telan orang, nak tindih orang. Tak jadi. Ya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allahu akbar. Dan jin-jin yang sebelum tu kami ciptakan pula daripada api yang beracun. Allah, api yang sangat panas. Allah sebut beracun tu sebab berkena memang sakit. Dikatakan jin ni dijadikan daripada api yang belatas yang warna biru hijau. Antara api merah dengan asap. Memang panas lah. Bayang tuan-tuan, api dengan tanah busuk. Sebab tu iblis kena tu, dia kata ana khairum minhu. Macam mana aku nak sujud pada Adam? Aku lebih baik pada dia. Di sudut apa material? Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dia pada tanah. Barang nak sujud, nak hormat siapa? Dah laku sini. Gitu ceritanya. Ya, jadi Allah sebut ceritanya bahawa Adam ni diciptakan sebagai ketua ataupun induk kepada makhluk manusia daripada tanah, dan dia diciptakan selepas jin. Habis malaikat nasnya daripada hadis. Kisah Al-Quran ni kita akan sokong dengan hadis-hadis sahih sampai daripada Al-Quran. Kita ambil petikan Al-Quran, kita cerita. Bukan kita cerita tak tahu ke mana tak. Begitu kisah-kisah Al-Quran ni. Hadis riwayat Muslim ni sebut, ya, Rasulullah SAW bersabda, khuliqat malaikatu min nur, tercipta para malaikat tu daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, ya, dan diciptakan jin-jin itu daripada gejolak api yang panas.
Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam ya daripada apa yang kamu telah diberitakan tentangnya, daripada tanah lah. Jadi cerita ni Nabi cakap ikut susunan, cerita malaikat, cerita jin, cerita manusia. Dan ingat walaupun daripada Nabi kita tahu kan, Nabi dia tak cakap daripada minda dia. Kalau cerita agama ni cerita yang tak ada, bukan dia karang sendiri, artinya pada wahyu. Ma yantiqu anil hawa. Dia bukan cakap daripada nafsu. Alah ni Nabi cakap, tak ada. No. In huwa illa wahyu yuha. Cuma bezanya Al-Quran dengan hadis. Ya. Al-Quran lafaz dan maknanya dari sisi Allah. Hadis ni ilhamnya dari Tuhan, tapi lafaznya maknanya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cakap bohong kosong-kosong, tak. Nabi pun tak tahu kalau Allah tak beritahu ni. Dan dia susun cakap tu cerita malaikat, jin dan manusia pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat dulu, barulah jin, barulah manusia. Okey. Jadi jin daripada api yang panas. Ya, atau min marij min nar. Naris samum, apakah benda ni? Fa narus samum, narul harah syadidul hararah. Ya. Itu yang dikatakan jin tu jadi daripada naris samum tadi adalah maksudnya api yang sangat panas. Tu yang saya kata api yang kali hijau biru tadi. Ya. Daripada situlah. Sebab tu jin watak dia begitu, membakar, panas, berasap, ya, beracau, mengganggu. Ya, panas. Orang duduk dalam panas macam mana? Ya, beracau lah selalu. Kita bilik tak ada aircon, resah kita. Itulah makhluk asalnya jin. Ya. Kemudian ada lafaz lagi min marij min nar. Apa maksud marij min nar? Marij ni al-marj maksudnya al-ikhtilat, campuran. Jadi campuran api asalah dikatakan itulah dia kemuncak api yang panas. Api bila dia campur dia jadi bahan yang sangat panas, maka itulah asal penciptaan jin. Jadi ya, watak jin ini adalah watak yang hilang dan nyata. Sebab apa? Dia boleh padam api itu dan boleh jadi asap. Dan kerana itulah, ya, oleh kerana api dia terlalu halus dan terlalu panas tu sampai cahayanya menjadi putih cerah, jadi dia jadi terlindung daripada kita. Kita tak nampak jin kerana apa? Material penciptaan dia tu. Di samping memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan juga sebab ya al-juzu' min dukhanil aswad, dan oleh kerana pencampuran api dengan yang sangat panas tu akhirnya dia menjadi asap, ya, asap yang kelabu hitam. Dan biasanya oleh kerana ada asap, kita bila benda tu duduk di belakang asap, kita tak nampak dah. Maka ditakdirkan begitulah, kita tak nampak jin di dunia, sedangkan jin nampak kita. Memang not fair. Gaduh dengan jin memang tak menang kita, tuan-tuan. Ya. Tak tahu kenapa Allah buat kita gitu. Sebenarnya tuan-tuan, hikmahnya terlalu besar supaya kita ni boleh jadi hamba Allah. Tak tahulah kalau kita ni jin, tuan-tuan. Saya bayangkan kalau kita jin ni macam mana nak jadi baik. Susah nak jadi baik, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan ada ilmu, bila ilmu hilang orang tak nampak, tuan-tuan senang jadi baik ke jadi jahat? Paling tidak pun kacau orang je lah kerja. Ya, kita ambil kunci kereta orang atau orang pusing-pusing, kita gelak. Itulah kerja kita sebab kita ada nafsu. Ya, bayangkan kalau kita jadi berapi, kena langgar lori pun tak jadi apa. Kita terbalik lori tu. Dengan perangai kita hari traffic jam. Orang tak nampak kita berjalan je. Orang tak kenal kita lagi sono. Macam-macam hal kita buat. Itulah jin buat pada kita, tuan-tuan. Jadi beruntunglah kita jadi manusia yang jatuh, luka, yang terpijak kaca berdarah, ya, yang sakit sesak nafas, dia akan sebut Allah, Allah. Jin bila nak sebut Allah, tuan-tuan? Jadi begitulah. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ini Allah sebut jelas. Sesungguhnya dia melihat kamu,
Dan dia konco-konco sehingga dan sekiranya kamu tak nampak mereka. Inna ja'alna syayatina awliya alladhina la yu'minun. Begitulah Allah jadikan ya setan-setan di kalangan jin itu pembela bagi orang-orang yang tidak beriman. Suatu kita tengok kan ada orang kawan dengan jin. Ada orang minta tolong dengan jin. Ya, ada orang jadi bomoh, power. Ya, jin tolong rupanya malam. Kalau kita biasanya berkawan dengan jin ni susah sikitlah nak jadi benda tu jadi elok. Sebab dia ada agreement tuan-tuan. Kecuali kita qualify, identify betul jin tu adalah jin yang mukminun, betul-betul beriman. Dia tolong kita tanpa ada agreement yang jahat. Itu yang nak mati susah, buka atap lah, betul minta pewarisan, nak siapa nak bela dia lagi. Sebab ada agreement. Sebab tu kalau tak perlu, tak payahlah buat benda-benda gitu tuan-tuan dalam hidup kita. Ya, tak payahlah. Jadi menyusahkan diri kita dengan buat benda-benda yang tak perlu. Sebab apa dia nampak kita, kita tak nampak dia. Kawan kita pun yang sama-sama nampak, selalu kita ada partner buat syarikat dengan dia pun kadang-kadang cilok tipu kita. Kan? Buat lagi duit dan sebagainya. Ini jin kawan-kawan dengan dia. Allahu Akbar. Jadi sampai di sini dulu rasa saya. Saya tak boleh nak sambung lagi waktu kita dah begini. InsyaAllah pada pertemuan hujung bulan nanti, kalau ada rezekikan pertemuan dan saya sihat, tuan-tuan pun semua sampai, kita akan sambung kisah step macam mana Allah ciptakan manusia. Dia ada step dia tuan-tuan. Dan kenapa kita jadi begini, kenapa ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang mengamuk, dia rajin mengamuk tak pasal-pasal. Dia lahir dah watak begitu. Soal dia nanti Allah didik dia dengan agama, ya, Nabi kata jangan marah, itu mujahadah dia. Tak, ada orang watak kan tengok, mudi je. Muka geram macam marah. Saya tak marah. Kata, nampak orang marah? Bukan marah, memang macam tu. Dia ada sebab dia. Okey, ini kita sembang nanti pada pertemuan hujung bulan insya-Allah, minggu kelima. Ada kan minggu kelima? Tak ada bulan ni. Ada rasa saya. InsyaAllah moga-moga kita dapat pedoman dan menyedarkan hakikat diri kita supaya kita nak belagak sangat pun, nak sombong sangat pun tak payahlah. Aku ni asalnya daripada makhluk yang Allah ciptakan sebenarnya untuk rendah diri. Sebab tu Allah tak suka. Ya, kalau jin belagak okey sebab dari api. Tuan daripada lumpur yang busuk nak belagak macam mana tuan-tuan? Tak wajar. Tak payah belagaklah jadi manusia. Memang Allah jadikan kita manusia supaya kita merendah diri, lalu Allah angkat darjat kita di sisinya. Man tawadha'a rafa'. Siapa tawaduk rendah diri Allah angkat dia. Wabihi wallahu alam. Maaf ya, mohon sedikit masa lebih tu saya mohon halal. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.